Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari yang berbahagia ini, kami akan mengadakan seminar refleksi yang bertajuk Inovasi Pendidikan. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan panel-panel yang akan membentang kepada hari ini. Panel pertama ialah Muhammad Razil bin Zulkifli. Yang kedua, pasangannya Baihaqi bin Hayy. Untuk panel kedua, saudara Ilyas bin Perkasih serta saudari Fatin Amiran Natasha Muziki. Okey, untuk tidak lagi melengahkan masa, saya ingin menjemput saudara Razil untuk menyampaikan input-input yang berguna daripadanya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hello, test mic 1 2. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator saudara Muhammad Firdaus Arifin, panel-panel seperti Ahmad Baihaqi, Ilyas Perkasih, Fatin Amira dan juga Judith. Okey, jadi hari ini saya ingin membentangkan mengenai inovasi pendidikan, pelaksanaan dan penyebaran di sekolah. Jadi sebelum tu, kita lihat pada slide yang pertama. Inovasi. Okay, apa itu inovasi? Okay, mengikut Kamus Dewan edisi keempat, inovasi bermaksud perihal memulakan sesuatu yang baru, iaitu menggalakkan manusia menggunakan kebolehan, kreativiti dan menginovasi. Okey, menurut Glosari Teknologi Pendidikan 1995, ia juga menyatakan inovasi sebagai idea, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Jadi, secara kesimpulannya, kita lihat pada inovasi bermaksud sesuatu yang dianggap baharu sama ada hasil ciptaan atau berdasarkan proses. Penstrukturan semula memberikan manfaat semula kepada masyarakat dan menjadi sesuatu yang unik dan mempunyai nilai yang untuk diutamakan. Daripada segi inovasi dalam pendidikan, inovasi dalam pendidikan adalah hasil perubahan teknologi internet dan keperluan dunia tanpa sempadan. Inovasi juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang pertama, pengenalan teknologi baharu. Kedua, perubahan dalam sistem penyampaian. Dan akhir sekali, perubahan dalam bentuk dan perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Okey, jadi maksudnya inovasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan satu pembaharuan kreatif di mana kaedah atau cara yang baru digunakan oleh seseorang guru untuk mencapai objektif pengajarannya. Okay, penemuan inovasi ini juga adalah untuk menangani masalah dalam sistem pendidikan. Jadi kita akan lihat inovasi dalam pendidikan ini juga adalah salah satu usaha untuk mengubah proses pembelajaran, perubahan dalam situasi pelajar dan juga mutu profesionalisme guru. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada tujuan dulu. Tujuan inovasi. Okey, di sini saya senaraikan dua tujuan inovasi. Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi, pembangunan minda dan pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. Okey, yang kedua memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Maksudnya di sini, style dan pendekatan pengajaran juga perlu menarik, menyeronokkan dan bebas daripada tekanan. Kaedah-kaedah kreatif dan inovatif juga dapat memberikan suasana belajar yang kondusif serta meningkatkan pencapaian positif pelajar tersebut di dalam pembelajaran mereka. Okey, kita pergi kepada kepentingan inovasi. Okey, yang pertama adalah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Seterusnya, mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja, bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan.
Okey, seterusnya rakan saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri guru inovatif. Okey, seterusnya terima kasih Saudara Razil atas info-info yang berguna semasa tadi. Seterusnya saya ingin menjemput Saudara Bayi Hati Hayi untuk menerangkan berkaitan ciri-ciri guru inovatif serta isu senario semasa LM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okay, boleh dengar ke mic saya? Okey. Okey, banyak ciri-ciri guru inovatif ni. Tapi saya pilih 3 sahaja untuk saya terangkan secara terperinci. Okay, yang pertama, antara juga ciri-ciri guru inovatif ini ialah pemikiran yang strategik. Seseorang guru yang berinovatif ini haruslah mempunyai pemikiran yang strategik, lebih-lebih lagi pada zaman ini yang serba moden. Pemikiran yang strategik ini ia merangkumi sama ada mencari dan mengembangkan pandangan jauh yang lebih teratur, terutama dalam membantu murid untuk cemerlang dalam setiap bidang. Guru-guru ini kebiasaannya membuat perancangan yang rapi dalam menyusun pengajaran dan pembelajaran atau PDP murid-murid. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran ini akan menjadi lebih efektif dan lancar. Okey, seterusnya ialah ciri yang kedua, iaitu kreatif. Guru-guru yang berinovatif haruslah kreatif. Menurut KPM, guru yang kreatif ni adalah guru yang berjiwa merdeka, mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah, tidak terperangkap dengan cara kerja konvensional, berupaya mengubah suai konsep dengan apa cara inovatif, bersifat terbuka menerima kelemahan, tidak berputus asa, berjiwa radikal, berperibadi stabil dan tidak mudah mengalah dengan tekanan dari luar. Selain itu, guru yang kreatif dan inovatif ini akan bertanggungjawab atas keputusannya. Guru ini akan menyediakan pelbagai alternatif dan mampu menghasilkan idea baru ataupun reka cipta. Seterusnya, guru yang kreatif ini juga mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Mengambil contoh hasil kreatif dalam bidang seni bermaksud menghasilkan karya seni yang benar-benar bermutu tinggi. Okey, ciri-ciri yang ketiga ialah guru itu haruslah mempunyai unsur kecintaan. Okey, untuk unsur kecintaan ni, setuju tak kalau saya cakap orang guru yang diminati dan diingati oleh murid ini setiap kebiasaannya guru yang mempunyai unsur kecintaan. Okey, unsur kecintaan ni bermaksud unsur jenaka. Guru-guru yang mempunyai unsur jenaka ni biasanya lebih disenangi dan lebih mudah didekati murid berbanding guru yang serius dan sentiasa bermasa muka. Biasanya orang yang bersifat jenaka ini suka tersenyum dan nampak periang. Tapi tak adalah sampai setiap masa kita gelak je kan. Ada waktu dan ketikanya unsur kecintaan ini penting untuk menarik minat murid dalam kelas, nak bagi mereka fokus dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada cikgu. Kadang-kadang dalam kelas pelajar rasa mengantuk bila terpaksa mendengar dan menerima sahaja terutama apabila cikgu menggunakan lecture method, iaitu menerangkan sesuatu konsep. Maka adalah baik untuk cikgu menyelitkan lawak jenaka yang boleh menghalang pelajar daripada tertidur dan memastikan mereka terus memberikan perhatian dan mendengar dengan baik. Unsur jenaka ni boleh hadir dalam diri setiap cikgu secara semula jadi, namun guru itu haruslah meminati dan suka kepada kerjayanya sebagai seorang cikgu. Okey, itu sahaja untuk ciri-ciri guru inovatif. Seterusnya saya akan masuk kepada senario semasa latihan mengajar berkaitan dengan inovatif ini. Okey, terdapat beberapa senario yang saya perhatikan semasa latihan mengajar. Di sini saya akan ceritakan antara 2 senario yang terjadi semasa latihan mengajar. Okey, yang pertama ialah guru masih menggunakan kaedah yang lama ketika mengajar di kelas. Berdasarkan pemerhatian saya semasa latihan mengajar, guru kurang menggunakan teknologi-teknologi IT sewaktu PDP berlangsung. Guru masih menggunakan kaedah-kaedah yang menjadi kebiasaan sejak dulu lagi, iaitu menggunakan papan putih dan kertas sahaja sebagai latihan atau lembaran kerja. Tidak dinafikan guru-guru juga ada menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar atau BBM yang dihasilkan mengikut kreativiti sendiri.
Namun, penggunaan teknologi-teknologi IT ini masih lagi kurang. Penggunaan teknologi-teknologi IT ini haruslah diperkasakan lagi bagi memastikan keberkesanan dalam PDP sekaligus dapat menarik minat murid-murid untuk terus menuntut ilmu. Okey, senario yang kedua ialah yang saya perhatikan semasa menjalankan latihan mengajar ialah sekolah tersebut mempunyai fasiliti yang terhad dalam melaksanakan inovasi dalam pendidikan. Hal ini dapat diperhatikan di PPKI sekolah tersebut. Kemudahan seperti LCD projektor dan komputer tidak disediakan. Oleh itu, jika guru hendak menjalankan PDP menggunakan LCD projektor, guru tersebut haruslah menggunakan LCD yang miliknya sendiri yang dibeli dengan menggunakan duitnya sendiri. Oleh itu, usaha seseorang guru itu haruslah dihargai terutama oleh murid-murid kerana sanggup menghabiskan duit sendiri demi kelangsungan dan keberkesanan proses PDP. Saya rasa setakat itu sahaja yang saya boleh kupaskan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih. Beribu-ribu terima kasih kepada saudara Bahaki. Okey, seterusnya kita selesai sudah untuk panel pertama, saudara Bahaki dan saudara Razif. Okey, kita ke wakil panel kedua iaitu saudara Fatin Amira Natasha dan Ilyas Berkasih. Okey, untuk permulaannya akan dimulai oleh saudari Fatin Amira. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator dan juga saudara Bahaki kerana penjelasan beliau sebentar tadi. Okey, saya akan meneruskan dengan faktor yang mempengaruhi inovasi dalam pendidikan dan penyebaran inovasi di sekolah. Seperti yang semua dapat lihat di paparan slide, saya telah nyatakan bahawa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi inovasi di dalam pendidikan. Antaranya adalah guru, murid, kurikulum, kemudahan dan juga lingkup sosial masyarakat. Baiklah, saya akan menerangkan faktor tersebut dengan lebih lanjut. Okey, yang pertama mengenai guru. Faktor yang pertama ialah guru. Okey, seperti yang kita tahu, guru ini merupakan individu yang menjadi tunjang dan asas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Seorang guru yang berkaliber seharusnya seorang yang mahir dalam menguasai pembelajaran, menggunakan kaedah yang sesuai dengan objektif pelajaran dan memiliki kemahiran interpersonal yang baik. Pelaksanaan yang diikuti dengan penilaian inovasi yang dilakukan adalah sangat penting bagi memastikan inovasi tersebut berjaya dilaksanakan. Oleh itu, inovasi dalam pendidikan seharusnya mengutamakan penglibatan guru itu sendiri kerana mereka lebih faham dalam prospek dalam bidang yang mereka ceburi. Okey, faktor yang kedua adalah murid. Maafkan saya, faktor yang kedua adalah murid. Murid mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pelaksanaan inovasi di sekolah. Hal ini kerana dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, muridlah yang menentukan keberhasilan sesuatu objektif PDP. Hal ini kerana ianya dapat dilihat melalui kecerdasan murid, pengalaman murid, keinginan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan daripada guru ataupun unsur-unsur luar. Peranan murid dalam inovasi pendidikan juga sangat penting kerana mereka merupakan individu yang menerima pelajaran dan menyampaikan ilmu yang dipelajari itu kepada rakan-rakannya yang lain. Oleh itu, pengenalan terhadap inovasi dalam pendidikan ini sangat penting kepada murid agar mereka dapat membantu untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, kita teruskan kepada faktor yang ketiga iaitu kurikulum. Menurut Akta Pendidikan 1996, kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan,
untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Hal ini adalah untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dalam menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan. Oleh itu, pembaharuan ataupun inovasi dalam pendidikan perlu disesuaikan mengikut kurikulum sekolah, barulah diikuti dengan pembaharuan dan inovasi dalam pendidikan. Jika hal ini berlaku, kedua-duanya akan selari dengan aspek-aspek lain dalam pendidikan. Faktor yang keempat adalah kemudahan. Okey, kemudahan atau prasarana pendidikan tidak seharusnya diabaikan ketika menjalankan sesi PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan di sekolah akan mempengaruhi kelangsungan inovasi yang ingin diterapkan. Oleh itu, pihak sekolah seharusnya memastikan kemudahan asas yang berada di sekolah itu berada dalam keadaan yang baik agar murid-murid dapat menerima isi pelajaran dalam keadaan yang selesa. Selain itu, keperluan tambahan lain yang perlu ada di sekolah juga perlulah dipastikan berada dalam keadaan yang menarik. Sebagai contoh, pemancar, alat pemancar iaitu LCD, papan layar putih, seperti yang tadi saudara Baihaqi ada sebutkan, komputer riba, itu semua adalah penting agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan cara yang menarik. Okey, baiklah. Yang terakhir adalah lingkup sosial masyarakat. Okey, masyarakat terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung dalam perubahan ataupun inovasi pendidikan kerana mereka membawa impak sama ada impak positif maupun impak negatif. Hal ini demikian kerana pendidikan itu sendiri adalah untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Tanpa masyarakat sekitar, inovasi dalam pendidikan tidak dapat dijalankan dengan baik, malah mereka mungkin tidak akan menyokong inovasi yang dijalankan jika mereka tidak dijelaskan dengan sebetulnya dan sejelasnya kepada masyarakat. Okey, saya memetik kata-kata John Dewey iaitu pendidikan ialah pembentukan manusia baru melalui perantaraan karakter fitrah dengan mencontohi peninggalan budaya lama masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan kita mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Maka perubahan dalam kebiasaan ini sangat sukar untuk diterima oleh masyarakat kerana ianya di luar kebiasaan mereka. Jadi sebelum sesuatu inovasi itu dijalankan, mereka terutamanya masyarakat ini seharusnya didedahkan terhadap inovasi yang cuba dilakukan. Okey, itu sahaja mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Selain itu juga saya ada menyelitkan contoh-contoh inovasi yang boleh dijalankan ataupun yang telah kita jalankan di sekolah. Antaranya adalah Sekolah Bestari, Pembestarian Sekolah, Program Komputer dalam Pendidikan, One Bestari Net, EduWeb TV dan juga Sistem Online Guru SGO. Yang saya sebutkan tadi ini merupakan contoh inovasi yang telah kita laksanakan di dalam pendidikan di sekolah. Okay, matlamat pendidikan pada masa kini adalah untuk menjadikan generasi muda yang mampu menangani pelbagai cabaran dalam mengharungi arus perubahan dan pemodenan yang dialami oleh negara kita. Bagi menangani perubahan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, seorang guru itu perlulah menguasai ilmu teknologi yang sentiasa berubah mengikut arus pemodenan supaya ianya dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan seseorang guru tersebut. Inovasi dalam aspek teknologi juga dapat membantu untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Penggunaan teknologi seperti iThink, Frog VLE dan sebagainya mampu mewujudkan suatu
suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan efektif yang akhirnya dapat menyampaikan objektif pembelajaran dengan lebih baik kepada anak-anak murid. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Okey, jutaan terima kasih kepada panel kita, Saudari Fakir, atas penerangan yang begitu teliti sampai tak tahu nak soal apa. Okey, seterusnya kita ke panel seterusnya iaitu Saudara Ilyas bin Perkasi untuk memberikan beberapa info-info yang amat berguna pada kita semua. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator majlis, rakan-rakan panel dan para hadirin sekalian. Seterusnya, saya Ilyas Perkasi daripada SMK Kinaret Papar akan menerangkan atau berkongsi tentang pelaksanaan inovasi dalam situasi PDPI, inovasi pendidikan, pelaksanaan dan penyebaran di sekolah. Jadi pelaksanaan dan penyebaran inovasi di sekolah kala pandemik. Kenapa saya mengaitkan dengan situasi yang telah dunia pendidikan kita hadapi sekarang ini adalah maksud inovasi yang dinyatakan adalah sesuatu pembaharuan, tetapi kita perlu tengok dalam lingkup ruang yang baharu dalam situasi pandemik ini, di mana inovasi-inovasi yang lebih kepada bahan maujud sukar untuk dilaksanakan oleh para guru dan disediakan kepada murid-murid PPKI kita. Jadi kita perlu melihat kepada ruang lingkup yang baharu, iaitu kala pandemik, PDPR yang telah dilaksanakan lebih daripada setahun. Jadi untuk menghasilkan inovasi ini, pelaksanaan dan penyebaran dia, terdapat tiga indikator, tiga aspek yang perlu kita lihat. Aspek yang pertama adalah kita perlu melihat kepada guru pendidikan khas itu sendiri. Yang kedua adalah pejabat pendidikan daerah dan yang ketiga adalah ibu bapa. Jadi kita akan lihat satu persatu ke semua indikator-indikator ini untuk kita melihat bagaimana tiga golongan individu ini mampu membantu dalam pelaksanaan dan penyebaran inovasi lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik kita sekarang. Okey, baiklah. Peranan dalam penyebaran dan pelaksanaan inovasi. Jadi kita akan lihat dalam tiga aspek ini dalam situasi pandemik. Okey. Golongan yang pertama adalah pejabat pendidikan daerah. Kenapa saya nyatakan pejabat pendidikan daerah? PPD ini bertanggungjawab, maafkan saya. PPD ini bertanggungjawab untuk memberi bimbingan dan taklimat kepada guru. Memberi bimbingan dan taklimat kepada guru bagaimana? Pihak PPD akan menyediakan atau mengadakan bengkel. Contohnya bengkel kajian tindakan, bengkel memantapkan profesionalism. Jadi melalui dengan adanya bengkel-bengkel yang diadakan oleh PPD ini mampu memberi peluang kepada guru, khususnya guru-guru PPKI untuk menimba ilmu, menimba pengalaman tentang bagaimana untuk melaksanakan inovasi ini di kala pandemik. Yang kedua adalah mewujudkan platform untuk guru pendidikan khas. Dengan adanya platform, guru-guru pendidikan khas berpeluang untuk menghasilkan inovasi dan menyebarkannya. Sebagai contoh, platform yang selalu kita lihat adalah pada Hari Guru. Pada Hari Guru semestinya pejabat pendidikan daerah sudah pasti akan mengadakan satu pertandingan inovasi di antara guru-guru pendidikan khas di sekolah masing-masing untuk kita memastikan semangat seorang guru tu akan terus ada untuk menghasilkan pembaharuan dalam amalan pendidikan mereka. Okey. Aspek yang kedua golongan yang kedua yang kita perlu lihat adalah guru pendidikan khas itu sendiri. Okey, contohnya kita adalah bakal-bakal guru pendidikan khas. Jadi perkara yang perlu diambil kita yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran ICT. Dalam situasi pandemik ini, PDPR dilaksanakan seperti saya boleh katakan sebagai tamparan kepada dunia pendidikan kita.
ya, di mana dalam waktu yang singkat seorang guru terpaksa mengubah cara pengajarannya daripada konvensional kepada menggunakan teknologi secara menyeluruh, ya, meningkatkan kemahiran ICT daripada kelas berpindah kepada alam maya, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya ada kebaikannya, ya. PDPR ini dilaksanakan kerana normal baharu ini, ya, PKP menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, ya. Guru yang tidak pernah langsung menggunakan teknologi ICT, mereka terpaksa untuk melakukan kelas menggunakan Google Meet dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah untuk meningkatkan amalan pengajaran dan profesionalisme, ya. Peranan dalam penyebaran ini GPK, guru pendidikan khas itu, guru pendidikan khas itu sendiri yang perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan amalan pengajaran dan profesionalisme mereka, ya. Ya, okey, baiklah. Seterusnya adalah golongan yang ketiga adalah ibu bapa, ya. Golongan ibu bapa. Kenapa saya masukkan golongan ibu bapa dalam peranan dalam penyebaran dan pelaksanaan inovasi ini adalah kerana ibu bapa ketika kita melaksanakan PDPR, ibu bapa adalah golongan yang paling terdekat dengan murid kita, yang akan membantu murid kita. Jadi ibu bapa ini berperanan untuk membantu anak atau anak jagaan mereka untuk mengakses, ya, mengakses bahan-bahan yang disediakan oleh guru, ya. Yang kedua adalah membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan atau tugasan atau kerja rumah yang diberikan oleh guru. Jadi bayangkan seorang guru melakukan inovasi dalam pendidikan yang melibatkan ICT, ya, contohnya menggunakan OBS dan sebagainya, tetapi ibu bapa sendiri tidak mampu untuk menerangkan inovasi tersebut kepada murid, jadi tidak ada gunanya. Jadi sebagai seorang ibu bapa, mereka perlulah memahami sendiri apa yang dilakukan oleh guru tersebut, barulah inovasi itu boleh digunakan sepenuhnya kepada murid kita. Okey, seterusnya adalah cadangan inovasi, ya, untuk mengatasi isu yang wujud, ya. Saya highlightkan ketika PDPR, ya. Okey, isu yang wujud yang diterangkan oleh senario yang diterangkan oleh panel pertama tadi, saudara Baihaqi, maafkan saya. Isu yang wujud adalah kaedah yang lama dan juga fasiliti yang terhad, ya. Kaedah yang lama merujuk kepada menurut beliau kaedah yang lamalah menggunakan papan putih, kertas, ya, lebih kepada konvensional, tidak ada perubahannya. Jadi yang kedua adalah fasiliti yang terhad, ya, komputer, projektor. Okay. Untuk cadangan inovasi mengatasi isu yang wujud ini yang ketika PDPR, saya bahagikan kepada dua bahagian. Kerana PDPR yang kita hadapi sekarang ini ada dua bahagian, ya. PDPR dalam talian dan PDPR luar talian, offsite. Jadi PDPR dalam talian ini di mana murid mempunyai akses internet, teknologi dan sebagainya untuk terlibat dalam PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Manakala PDPR luar talian pula adalah murid yang mempunyai, mungkin ada dua PDPR luar talian, murid yang mempunyai internet, mempunyai teknologi telefon bimbit tetapi tidak ada rangkaian internet, dan kedua pula adalah murid yang langsung tidak mempunyai teknologi dan juga rangkaian internet. Yang offsite lah, yang mau kepada guru selalunya untuk PDPR luar talian ni, guru selalunya menyediakan modul untuk seminggu lah. Jadi untuk kebanyakannya sekolah yang terlibat dalam PDPR luar talian ini akan sudah tentu mempunyai kesukaran untuk melaksanakan inovasi-inovasi ketika PDPR. Saya ambil contoh sebagai sekolah tempat saya berpraktikum, SMK Kinarit Papar Sabah, melaksanakan PDPR luar talian.
kerana murid tidak mempunyai rangkaian internet yang kuat untuk melaksanakan kelas melalui Google Meet dan sebagainya. Jadi guru akan terpaksa menyediakan bahan untuk seminggu selama PDPR itu dilangsungkan. Ya, okey. Kita kembali kepada PDPR dalam talian ya. Cadangan inovasi yang dicadangkan PDPR dalam talian ada 3. Yang pertama adalah penggunaan OBS. Penggunaan OBS ini adalah satu aplikasi dalam komputer yang boleh guru mempraktikkan ya, menunjukkan kreativiti mereka dan dorang punya inovasi dalam memberikan penerangan. Jadi kelas itu sudah tentu akan lebih meriah, akan menarik minat murid-murid untuk menyertai kelas tersebut lah. Jadi rakan-rakan bakal guru boleh download aplikasi OBS ini dalam komputer ya, untuk memudahkan PDPR yang dilaksanakan oleh semua. Okey. Cadangan yang kedua adalah teknologi green screen. Teknologi green screen ni adalah satu teknologi di mana kita mampu mengubah persekitaran kita ya, menggunakan teknologi green screen. Jadi teknologi green screen ni selalu digunakan oleh guru-guru yang di mana mata pelajaran tersebut memerlukan penerangan praktikal ya. Sebagai contoh, saya ambil contoh subjek pendidikan jasmani, vocational seperti asas tanaman, masakan, semuanya yang memerlukan guru tersebut menunjukkan perlakuan tersebut. Contohnya kalau macam subjek bahasa Melayu, matematik, tidak terlalu memerlukan teknologi green screen ni lah. Okey. Yang ketiga adalah Cikgu Tube. Okey, Cikgu Tube ni adalah sekumpulan guru yang secara sukarela merekodkan isi pembelajaran dan mereka menerbitkan kandungan pembelajaran dan berkongsi kepada seluruh guru-guru di Malaysia lah. Jadi inovasi Cikgu Tube ni sebenarnya sudah lama, tetapi dia pop up bila PDPR ini dilaksanakan. Okey. Untuk PDPR luar talian ya, program TV pendidikannya. Program TV pendidikan ini adalah inovasi baharu inisiatif kerajaan ya. Program pendidikan di televisyen ya diberi nafas baharu dan diinovasikan ya. Penggunaan televisyen sebagai medium PDPR harus dioptimumkanlah berikutan dengan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh ibu bapa ketika melaksanakan PDPR. Sebagai contoh masalah yang dihadapi ialah kekangan teknologi, seperti satu rumah ada tiga murid tetapi hanya ada satu telefon bimbit. Jadi susahlah untuk ibu bapa menyediakan suasana PDPR yang lebih kondusif, dan juga capaian internet dihadapi oleh ibu bapa. Okey. Seterusnya cadangan untuk yang seterusnya PDPR luar talian adalah pembelajaran berasaskan projek ya. Jadi ini adalah satu, kita kena faham, inovasi ini bukan sekadar kita mengubah atau mencipta sesuatu yang baru ya. Ciri-ciri guru inovatif yang dinyatakan oleh panel kita tadi ialah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan mengenali diri murid. Jadi kita sebagai bakal guru ataupun kepada guru-guru, kita tidak boleh berfikir terlalu singkat, iaitu bila kita memikirkan tentang inovasi, saya kena buat benda baru, saya kena hasilkan perkara baru. Teknologi, kena guna ICT, kena guna komputer kan. Sama juga bila kita sentuh pasal kajian tindakan. Bila kita sentuh pasal kajian tindakan, mostly guru-guru takut untuk buat kajian tindakan sebab mereka fikir benda tu menyusahkan sebab kena buat inovasi. Sedangkan kajian tindakan itu adalah untuk memperbaiki amalan dan profesionalisme kita. Jadi untuk PDPR luar talian ini saya cadangkan adalah pembelajaran berasaskan projek ya. Sebenarnya cadangan inovasi ini dilaksanakan sendiri oleh sekolah tempat saya berpraktikum di SMK Kinaret Papar.
mostly murid-murid adalah murid yang bawa B40 yang mempunyai adik-beradik ramai yang bersekolah, tetapi kemudahan teknologi seperti telefon bimbit sangat kurang. Jadi guru mengambil inisiatif untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek ini, ya, project based learning, PBL. Okay. Jadi saya akan terangkan apa itu PBL. PBL ini adalah pembelajaran berasaskan projek, ya, warga pendidik, ya, khususnya guru pendidikan khas, yang perlu melengkapkan diri dengan penguasaan dalam teknologi digital dan menguasai ilmu berkaitan e-learning. Salah satunya adalah PBL, project based learning, ya. PBL ini adalah satu pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Satu situasi diberikan untuk konteks murid untuk mereka bincang dan berfikir secara masalah dapat diselesaikan, ya. PBL dapat merangsang kemahiran berfikir murid ke arah yang lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini PBL based learning, project based learning ini, guru masih lagi menggunakan objektif, standar kandungan, standar pembelajaran yang sama, tetapi yang guru hanya sebagai pemuda cara. Jadi murid akan melaksanakan projek tersebut secara sendiri. Selalunya bila guru memberikan PBL, ya, guru akan memberikan tempo masa kepada murid untuk melaksanakan PBL tersebut. Jadi di sini saya akan berkongsi PBL, ya, project based learning terbaik yang dilaksanakan di bawah PPD Papar. Dan ini adalah daripada SMK Kinarat Papar lah. Jadi, PBL merupakan kaedah pembelajaran aktif yang melatih murid berfikir secara kritis dan kreatif, ya, memberi peluang kepada murid untuk menyelesaikan masalah secara alami dalam persekitaran murid dan juga menerapkan nilai-nilai murni, ya. Malah kelebihan PBL dapat diakses oleh hampir keseluruhan murid meliputi kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman dalam berbagai situasi. Okey. Diterangkan di sini adalah dapat diakses oleh hampir keseluruhan murid. Maksudnya bila guru menggunakan pembelajaran berasaskan projek ini dapatlah menyelesaikan isu-isu yang dihadapi ketika PDPR, ya. Jadi guru tidak perlu takut untuk ketika disuruh untuk membuat inovasi, kita boleh mengubah cara pembelajaran kita. Okey. Seperti yang kita lihat di sini adalah perancangan unit PBL guru, ya. Nama guru tersebut, ya, Arita, Cikgu Arita lah. Dia mengajar subjek masakan. Jadi dia menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek ini untuk mengajar subjek penyediaan dan pembuatan makanan. Sebab kalau sekadar guru ini memberikan nota, ya, sukar untuk murid memahami. Jadi dia menyediakan PBL ini kepada murid, 8 orang murid dia untuk melaksanakan aktiviti yang disediakan, ya. Jadi di sini standar kandungan dia, standar pembelajaran masih sama, ya. Objektif pun masih sama, dan yang bagusnya PBL ini kita dapat melihat secara terus kurikulum yang direntasi, ya, berentasi kurikulum tersebut, contohnya macam BM dan juga teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kita lihat di sini, tempoh pelaksanaan adalah 3 hari, ya, 18 hari bulan 5 hingga 20 hari bulan 5. Okey. Jadi PBL ni dia sudah tentunya berdasarkan DSKP KSSM lah. Sebagai contoh, pendidikan khas ni asas masakan kelas 1. Penyediaan dan pembuatan makanan. Jadi dalam PBL ni guru akan menyatakan pembentangan hasil pembelajarannya, POL, presentation of learning lah. Jadi murid itu tersebut, ya, mungkin akan record video untuk jadi bahan bukti kepada guru. Dan murid akan menerangkan sendiri apa yang mereka belajar, apa yang dapat lah. Jadi guru akan membuat refleksi. Sebagai contoh, pelajar, ini adalah salah satu murid PPKI, murid gembira kerana berjaya menghasilkan biskut batang buruk dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada ibu bapa. Ya, pelajar mudah untuk menghasilkan biskut tersebut kerana pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada dan pengalaman dalam aktiviti memasak, ya. Jadi dalam inovasi pendidikan ini, pelaksanaan dan penyebarannya
saya tekankan semula, inovasi pendidikan, pelaksanaan dan penyebaran kita ambil dalam situasi pandemik ini, PDPR yang dilaksanakan dan akan disambung lagi. Subjek-subjek yang akan terkesan dengan pelaksanaan PDPR ini sudah tentu adalah subjek yang memerlukan amali. Bagi contoh asas masakan, mendobi, asas tanaman dan subjek-subjek yang lebih kepada praktikal daripada pembelajaran, macam membaca nota semua tu. Jadi dengan inovasi, ini adalah satu inovasi, saya boleh katakan satu inovasi pendidikan dalam kaedah pengajaran seorang guru, ya. Boleh membantu amalan profesionalism seorang guru tersebut untuk meningkatkan lagi sesi PDPR yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi saya sangat menggalakkan untuk bakal-bakal guru ataupun guru-guru sedia ada untuk menggunakan platform PBL ini secara menyeluruh, ya, lebih-lebih lagi kepada sekolah-sekolah luar bandar pedalaman yang tidak mempunyai akses jaringan internet ataupun teknologi untuk memastikan pendidikan itu sentiasa berjalan dengan lancar untuk lebih-lebih lagi kepada murid-murid pendidikan kita. Sekian, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Ilyas untuk olahan yang begitu tersusun dan maklumat yang begitu terperinci. Okey, seterusnya, setelah melihat melalui seminar ini, seminar inovasi pendidikan ini, boleh saya rungkaikan di sini. Kerana kita telah merungkaikan berkaitan dengan definisi inovasi, tujuan inovasi, kepentingan inovasi, ciri-ciri guru inovatif, isu senario semasa latihan mengajar, faktor yang mempengaruhi inovasi dalam pendidikan, penyebaran inovasi di sekolah, pelaksanaan inovasi dalam situasi PDPR dan cadangan inovasi mengatasi isu. Pada saya, input-input yang diberikan oleh panel-panel yang pada hari ini, yang ganteng-ganteng ini, laksana background saya tu seperti maklumat banyak seperti air laut. Ya, jadi akhir sekali saya rasa untuk akhir sekali saya sebelum kami mengundurkan diri, saya ingin berterima kasih kepada semua panel-panel dan izinkan saya berpantun, ya, pantun yang semua majlis pun ada pantunnya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kasih mati tu rekod.